Apa khabar YouTube? Terima kasih kerana menonton. Ini hari ini episod nombor 12 rasanya. ES5 C100 Adventure ni. Saya dah test malam dalam 100-120 km. Tak ada masalah. Cuma ada kala masa nak start ataupun kita berhenti di traffic light dia mati. Itu selalunya idle control masalah. Jadi apa yang saya buat, saya nak servis carburetor. Okey, ni carburetor di hadapan saya ni. Saya dah buka, saya dah keluarkan semua. Jadi saya nak pasang balik. Jadi saya nak ceritakan sikit lah mengenai carburetor, apa yang perlu kita ketahui tentang carburetor yang simple macam ni. Semua carburetor lebih kurang sama saja. Ada beza sikit-sikit lah, sama ada dia menggunakan diaphragm. Yang ini dia pakai menggunakan slider valve. Okey, mari kita tunjukkan barang-barang carburetor ni. Carburetor body lah. Carburetor body. Sekejap lagi saya akan ambil. Ini dia punya bawah, bowl dia. Tempat ini, di sini lah minyak petrol ada. Ni float. Ni float plastik dan float ada pin untuk float. Ini jet needle. Jet needle ni boleh dicabut tapi saya tak nak cabut lah. Nak cabut kena bukakan bawah ni dan cabut. Dan dia ada adjustment dalam 5 takuk adjustment. Kita boleh adjust. Tapi kalau kita nak adjust tu, kita kena tahu baca spark plug. Kita kena tengok spark plug sama ada ia terlebih minyak atau kurang minyak. Jadi kita tengok spark plug macam mana. Jadi saya dah biasa baca spark plug. Buat masa ni saya tak nak usik lagi lah. Saya pasal tu suka sikit nak buka, saya takut pecah. Jadi biar tahap ni dulu. Saya tu nak adjust tu tak ada masalah. Ini main jet. Yang ini pilot jet ataupun idle jet ataupun slow jet. Itulah dia. Banyak orang panggil pilot jet. Rata-rata banyak orang panggil pilot jet, tapi inilah idle jet ataupun slow jet. Yang ini main jet. Ini main jet 72 ni. Ini idle jet 32 rasanya. Yang ini air screw. Air screw ni untuk mengawal pengaliran udara kepada pilot jet. Yang ini idle stop screw untuk buat kita punya idle tinggi atau rendah. Dia tak ada apa dia hanya pusing dan dia akan kenakan kepada sini dan dia akan menolak jet needle ni ke atas ataupun ke bawah untuk mendapatkan idle yang sesuai. Ini float valve punya float punya valve punya jet. Dia tutup untuk angin masuk. Ini untuk drain, drain bowl. Jadi semasa saya pasang ni, kita akan cerita lah. Mari kita tengok dulu bahagian bawah ni, bahagian bowl. Bahagian bowl ni, apa yang ada pada bahagian bowl. Bila kita tengok ni bowl, dia ada o-ring sini. Saya akan tukar o-ring ni. Sini dia ada. Okey, mari kita masukkan. Ini ada strainer. Strainer kita masukkan kepada sini macam ni lah, terbalik. Ni ada o-ring dia. Kita masukkan strainer. Okey, ni ketat sikit. Kalau boleh kita taruhkan sikit WD-40 ke apa-apa supaya nanti saya akan taruhkan minyak sikit lah. Sikit je, tak boleh taruh banyak minyak sangat. Taruhkan minyak sedikit pasal takut kerana kering kita mungkin boleh merosakkan lah. Sikit je lah minyak. Macam ni minyak silinder kan. Okey, kita taruhkan. Okey, dia masuk dan kita tutup lah pakai dia punya skru ni. Tapi kita ada o-ring. Kalau dapat gantilah o-ring, tapi saya tak dapat o-ring ni. Saya cari kedai tak dapat o-ring. Tapi o-ring pun masih bagus lagi dan sealing dia pun tak berapa, kata orang perlu kuat sangat kan. Dan kita ketatkan lah. Dan kita akan gunakan spana nombor 17. Selalunya 17 lah. Ni tengok 17. Kita gunakan spana nombor 17. Kita ketatkan bowl ni punya
filter. Dalam ni ada strainer. Ini untuk minyak masuk, dan ini shut off valve dia. Ke sini lah on dan ke sini lah off. Yang ini saya tak buka pasal tak ada apa masalah, jadi saya biar je lah. Kalau kita buka pun kita boleh cuci dalam tu, tapi tak ada keperluan sangat, jadi tak perlulah. Jadi ni on, ni off. Okey, biarlah dia on. Okey, minyak akan masuk melalui sini dan melalui strainer, dan dia akan masuk kepada sini dan dia akan pergi kepada body, throttle body ni, bukan throttle body ya, carburetor body. Dia akan masuk melalui sini dan dia akan keluar ke sini, yang mana dia ada float valve situ dan float. Sekejap lagi saya akan pasang yang bahagian itu pula ya. Kita punya cerita, saya habiskan sikit dulu bahagian float. Float ni dia ada bowl, di sini minyak bertakung, petrol bertakung, dan ni ada standpipe. Kalau minyak tu melebihi paras standpipe, dia akan overflow mengikut lubang ini dan dia akan keluar ke bawah, drain, overflow. Dan satu lagi lubang dia ada sini. Ni lubang ni menggunakan skru ni. Ini lubang untuk fuel drain. Kita boleh drainkan bowl tu. Jadi macam itulah. Lubang yang sama dia akan ambil dia akan drain. Kita boleh tutup lah, tutup terus. Dia macam ni valve juga, tapi dia untuk matikan terus lah. Kan tutup. Okey, ini kita tutup. Jadi kalau kita nak drainkan carburetor ni, kalau bowl ni kalau ada masalah, kita boleh buka ni, kita akan drain. Ataupun sekiranya ada terlebih minyak dalam carburetor melepasi tahap standpipe ni, dia akan overflow kepada sini. Jadi kalau kita ada nampak minyak menitik-nitik melalui getah overflow tu, maknanya kita punya valve ni masalah. Kita punya float valve ni mungkin bermasalah. Jadi ni saja bahagian bowl semua sudah masuk kan. Nanti saya ambil o-ring baru lah. Kita akan tukar o-ring baru. Ni saya tentang untuk buka o-ring ni kita pakai ni. Okay, kita pakai o-ring baru. Okay. Sebelum kita nak masuk o-ring ni, kita kena pastikan jet semua dah masuk dulu lah kan. Tapi ni saya pasang aja lah o-ring baru. O-ring yang lama tu dah terlampau lama sangat. Jadi okay, kita standby macam ni. Nah, kita tengok pula bahagian body ni. Apa ada pada bahagian body? Okey, ni bahagian body yang mana kita ada jet. Okey. Yang pertama ni, yang di tengah sekali ni is main jet. Yang sini pilot jet ataupun idle jet ataupun slow jet. Okey, kita masukkan main jet. Okey, main jet ni. Dalam tu ada jet punya seat tapi seat tu saya tak dapat keluarkan. Mungkin bahagian ni, tapi kita tak mahu. Jadi kita nampak dari situ, kita nampak jet dia punya tengah-tengah sekali adalah main jet. Kita masukkan main jet. Dia tak perlu skru ketat-ketat sangat kan. Ni main jet 72. Kita takut rosak. Sebaik-baiknya kita ada screwdriver yang betul-betul ngam-ngam. Okey, kita masuk main jet. Kemudian kita masukkan ini idle jet ataupun pilot jet. Nampak pilot jet ni, dia akan tarik minyak daripada bowl. Main jet akan tarik minyak daripada bowl. Pilot jet pun akan tarik minyak daripada bowl. Pasal ini terendam dalam bowl. Dan di dalam atas sekali bahagian main jet pun ada bahagian berlubang-lubang begini. Dan di bahagian idle jet pun ada berlubang-lubang. Lubang ni kerana angin nanti akan melalui sini dan akan naik ke atas, dan angin itu akan bercampur dengan minyak di bahagian ini untuk jadi mudah lagi untuk minyak tu dihaluskan, di spray. Jadi tak ada apa-apa sini. Kita akan masukkan idle jet. Jadi benda ni buat daripada brass ataupun copper. Jadi hati-hatilah tak payahlah ketat-ketat sangat. Okey, bila main jet dan idle jet sudah masuk, baru kita boleh letak benda lain lah. Okey, ini yang penting lubang di tengah tu tidak rosak. Okey, jadi main jet dah masuk. Nah, kita tengok belah depan ni.
Apa lagi ada pada bahagian carburetor body ni? Mari kita tengok. Ini choke. Choke ni bila kita tarik, dia akan cekik lah. Nama pun choke, cekik. Dia akan cekik dan dia akan mengurangkan angin masuk kepada carburetor. Bila angin kurang, jadi secara tak langsung minyak akan jadi lebih berbanding angin. Jadi itu yang kalau kita dapat kesukaran untuk menghidupkan enjin motosikal ke kereta ke, masa sejuk kita akan tarik choke dan kita lebihkan minyak daripada angin. Okey, di Malaysia ni mungkin tak ada masalah sangat pasal kita ni kurang sejuknya sangat. Tetapi sekarang ni kita ada auto choke, mana choke ni berfungsi secara automatik itu, tapi ini manual choke. Okey, nampak ada lubang-lubang ni. Lubang kecil-kecil ni. Ini yang bawah ni lubang untuk main jet. Main jet ini untuk pilot jet. Jadi apa yang berlaku bila motosikal ni dia ada dia punya slider valve ni. Kalau slider valve ni masuk terus, dia akan tertutup. Kita tengok di slider valve ni nampak slider valve dia tertutup habis kan. Taklah habis, lebih kurang berapa persen dia buka. Nampak di belakang kita boleh nampak slider valve tu tertutup buka sedikit saja kan. Okey. Jadi nanti kita tunjuk macam mana yang slider valve tu akan dinaikkan lah. Jadi bila kita mula-mula start engine, minyak angin akan masuk melalui lubang-lubang kecil ni. Dia akan pergi kepada pertama pilot jet. Dia akan pergi pilot jet dan pilot jet akan sedut dan minyak akan keluar melalui lubang pilot jet. Selalunya di belakang sini ada lubang untuk pilot jet, dia akan keluar sedikit minyak untuk pilot jet lah. Okay. Betul-betul di belakang main jet dia ada lubang untuk pilot jet. Kalau kita boleh nampak belakang sini ada satu lubang, betul-betul di belakang needle valve tu, belakang jet needle tu, dia ada satu lubang halus untuk keluar minyak. Okay. Itu fungsi idle jet ataupun pilot jet. Okey, bila kita pilot jet ni beroperasi antara 10% kepada 25% throttle. Itu antara macam mula-mula tu pilot jet akan beroperasi. Antara 25% ke 75% main jet akan beroperasi. Jadi main jet akan beroperasi. Apabila main jet beroperasi, kita punya slider ni dah buka habis. Jadi bila dah buka habis, pressure pada idle jet ni akan berkurangan. Pressure kepada idle jet ni akan berkurangan kerana angin akan masuk terus melalui tengah ni. Bila dia masuk terus melalui tengah, dia akan menggunakan main jet. Dan selepas 75% sampailah full throttle, jet needle ni yang mengawal minyak, okay, sebelum ni antara 25% kepada 75%, jet needle akan mengawal minyak yang keluar daripada main jet. Tapi selepas 75%, jet needle ni dah diterangkat habis. Bila dah terangkat habis, 75% sampailah kepada maximum throttle. Fungsi minyak akan dikawal oleh main jet. Jadi kalau kita tak cukup top speed apa semua, main jet lah masalah dia kalau kita nak tambahkan top speed. Tapi kita tengok jugalah, kalau nanti terlebih minyak, nanti spark plug tu kotor pula, jadi hitam. Jadi kita tengok situ. Jadi sekarang ni mari kita pasang float. Sebelum pasang float ni kita masukkan ini needle valve ni. Dia ada sangkut sikit kat sini, hati-hati dia akan sangkut. Jadi kena tahulah. Selalunya dia letak kat tengah ni. Dia cara dia masuk ni, dia mengarut sikit lah, dia sangkut sini. Jadi pasal dia ada ruang untuk menyangkut pada sini. Macam mana? Okey, jadi kita masukkan betul-betul. Okey, begitu. Jadi dia kena masukkan lah. Okey, tu nampak dan kita akan masukkan dia. Okey, dia dah masuk itu, kita letaklah pin. Pin ni tak ada ketat, tak ada apa, just pin saja. Kita masukkan pin.
Ini tak ada apa, ini semata-mata float saja, float, dan dia ada needle macam tangki tandas kita lah, sama je function dia. Okey, macam tu. Jadi bila kita tengok dia akan float, benda tu akan turun naik oleh float needle ni, dia akan begitu. Jadi kita tengok dia akan, bila minyak penuh dia akan tolak float ni, dia akan menutup float needle tu. Dia akan buka, tu akan tutup. Macam tu je lah float needle ni. Okey. Dan satu lagi. Okey. Jadi bahagian bawah ni sudah habis. Ni kita tutup bowl. Jadi kita boleh tutup lah bowl ni. Macam mana? Mari kita tengok betul. Kita akan tutup bowl ni. Okey. Lama sangat dah saya tak buka karburator ni, tapi boleh lah. Yang penting kita tengok tempat masuk minyak. Ni tempat masuk minyak. Ini tempat masuk minyak petrol. Jadi kita kena samakan lah tempat ni, dua ni. Okey. Bila dah sama, jadi kita pasang lah dengan skru. Jangan dia leaking. Sudah. Jadi kita tengok betul. Skru pun ada dua saja, bukan banyak pun. Pasal pasal benda ni bukannya kuat. Ni kehin karburator untuk EX5. Ni karburator dia ada dua skru. Okey, satu sini, jangan ketatkan sangat. Dan satu lagi di sini. Okey. Jadi kena hati-hati je lah. Dia masukkan. Kita ketatkan. Okey. Kita ketatkan sini. Right. Okay, dah ketat tu kita pakailah spana screwdriver. Kita gunakanlah screwdriver bunga ni lah kan, Philip. Ketatkan dan kita ketatkan. Okey. Right. Sekarang karburator kita dah pasang dari segi bahagian bawah, main jet, pilot jet, float, strainer, semua kita dah pasang. Jadi mari kita tengok apa lagi ada. Ya, bahagian ni, ini angin masuk, venturi, dia akan createkan vacuum untuk menyedut minyak. Kita ada lubang tadi saya cakap, pilot jet punya air hole, main jet punya air hole. Main jet punya air hole tak ada boleh kawal, tak boleh untuk kontrol. Jadi kita tengok bahagian sini, di sebahagian sebelah sini karburator ya. Ada lagi dua benda yang kita tengok. Ada satu sini, satu sini. Sini ialah skru angin. Kita kawal angin ya. Dia ada spring dan dia ada satu washer Jadi kita boleh masukkanlah skru angin ni. Skru angin. Okey. Masuk skru angin. Dia ada o-ring apa semua ya. Skru angin ni penting untuk idle. Okey. Jadi saya skrukan sampai habis. Untuk letakkan kepada factory reset, selalunya factory reset 1.5 ataupun antara satu suku ke dua pusingan keluar. Jadi saya letakkan 1.5 lah. Untuk motosikal ni saya letakkan 1.5. Jadi kita letakkan 1.5. Okey, setengah, satu dan lagi setengah. Okey. Jadi saya letakkan 1.5. Ini set point. Nanti masa running kita boleh adjust. Kita boleh adjust untuk mendapatkan idle yang stabil, paling stabil. Okey, lagi satu skru. Ini skru untuk jet needle, untuk menaik ataupun turun jet needle, untuk mengawal idle. Itu saja. Ini kita boleh tengoklah. Bila kita skru ni, kita boleh nampak. Kalau sini kita boleh nampak kita boleh nampak dalam ni. Kita saya skru habis masuk. Dia ada spring pasal untuk tak nak bagi dia terputar keluar. Nampak tu? Kalau kita boleh nampak bahagian itu. Itu dia. Yang dia akan menolak jet needle dan jet needle tu akan terangkat. Bila jet needle terangkat, slider tu akan buka dan idle kita akan jadi tinggi. Jadi kita yang ini kita keluarkan sajalah, biarkan tertutup habis.
Dan nanti kita masukkan, pasal saya kena masukkan tali minyak kan, tali minyak dan ada spring spring atas tali minyak macam tu untuk letak masuk tali minyak atau spring. Dari segi throttle, lagi satu kita ada di sini, ni breather hole, dia akan terus pergi ke bowl, dan ini penting kita taruhkan tube, dan tube tu akan melingkar dan terbuka kepada atmosfer udara. Jadi ini penting jangan masuk, jangan tersumbat, jangan ataupun kumbang-kumbang yang buat lubang tanah tu jangan menutup lubang ni lah. Okey, jadi carburetor ni sudah selesai. Saya akan masukkan kepada motosikal, nanti kita buat adjustment ya. Baiklah, itu sajalah untuk carburetor ni. Nanti kita sambung dengan video lagi satu untuk macam mana saya nak adjust carburetor. Sekarang saya nak pasang carburetor ni. Pasang dan buka carburetor ni mudah sangat tak payah kita cerita lah ya. Ada 2 skru saja nombor 8 dan 1 clamp kat sini untuk pergi ke airbox. Lain betul tak ada apalah carburetor motosikal ni. 1 kabel pergi ke choke, 1 kabel pergi ke pedikit minyak, overflow, yang ini overflow, yang ini breather, yang ini minyak masuk. Itu sajalah untuk carburetor. Baiklah YouTube, terima kasih. Bye.